Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan satu pengalaman daripada Iskandar Zulfakar. Kisahnya adalah pengalaman menakutkan di Dobi. Okey, di sini beliau mengatakan, ini bukan pengalaman orang lain ya, tapi pengalaman diri saya sendiri. Dan satu lagi, kejadian ini baru saja berlaku. Sebelum tu, saya nak beritahu anda bahawa kisah ini tidak melibatkan hantu, tetapi lebih menakutkan daripada hantu. Mari kita dengar sama-sama. Okey, ceritanya macam ni. Semalam, selepas solat maghrib, saya dan mak saudara saya yang saya gelar sebagai Acik sedang membasuh pakaian. Nak dijadikan cerita, dryer mesin basuh kami tu rosak lah pula. Kira boleh basuh je tapi tak boleh nak berkering lah. 2-3 hari ni di kawasan rumah saya asyik hujan. Jadi kami bimbang pakaian tak kering dan akan menjadi busuk kerana masih lencun selepas dibasuh. Jadi mau tak mau kenalah pergi Dobi untuk proses keringkan pakaian. Saya dan Acik pun pergilah ke Dobi yang terdapat di pekan yang tidak jauh dari rumah kami. Dalam pukul 9 lebih macam itulah kami sampai Dobi. Dobi ni terletak di deretan bangunan kedai. Malangnya, waktu tu dah lewat. Semua kedai dah tutup dan kawasan tu pun dah gelap. Kalau sebelum ni ada sebuah pasaraya mini tepi Dobi tu, jadi kawasan tu riuh lah dan tak bahaya. Tapi semalam pasaraya mini tu ditutup sebab hanya beroperasi sampai pukul 7 saja sepanjang PKP. Ni dia cerita ni masa PKP dululah ya. Kawasan tu jadi sangat gelap dan sunyi sebab deretan kedai tu bukan di tengah-tengah pekan. Kira macam di pinggir pekan lah, sebab belakang tu ada taman perumahan lagi kan. Masa tu orang tak ada. Hanya ada saya dan Acik je di Dobi tu. Adalah mesin basuh yang sedang berfungsi. Mungkin orang lain datang tinggalkan pakaian untuk dibasuh dan pergi meninggalkan Dobi tu. Disebabkan saya dan Acik cuma datang untuk keringkan pakaian, jadi kami ambil keputusan untuk tunggu di dalam Dobi tu. Ini adalah merupakan keputusan kami yang sangat salah. Bayangkan, kawasan tu gelap dan sunyi. Cuma ada kami berdua je dalam Dobi tu. Saya pun main telefon macam biasalah. Acik pun sama. Ini disebabkan kami bosan menunggu mesin berhenti. Sedang asyik kami tunggu dalam Dobi tu, tiba-tiba Acik perasan kelibat seorang lelaki sedang mundar-mandir di kaki 5 Dobi tersebut. Lelaki ini membawa sebatang kayu baseball di tangannya. Lelaki itu juga memakai pakaian lengan panjang berwarna hitam serta sedang menghisap rokok. Penampilannya juga agak selekeh, macam penagih dadah lah. Sambil pegang kayu baseball tu, dia asyik terjenguk-jenguk ke arah kami berdua yang sedang berada di dalam Dobi tersebut. Acik dah rasa tak sedap hati lah masa tu. Dia segera mencuit saya untuk memaklumkan perkara itu. Malangnya, saya pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Anda cuba bayangkan, anda di tempat kami berdua ketika itu. Seram bulu roma bro. Bayangkan sendiri apa je yang kami boleh buat. Dah lah cuma ada kami berdua. Kawasan tu pula tiada orang. Kalau jadi apa-apa, memang tiada siapalah nak tolong. Lelaki tu asyik mundar-mandir di kawasan kaki 5 depan Dobi tersebut. Dia berjalan ke sana, kemari sambil asyik memerhati padat ke arah kami berdua. Kami ketakutan dan buat-buat macam tak tengok dia, padahal dalam hati memang takutlah. Kami hanya mampu berdoa saja supaya Tuhan melindungi kami berdua.
Takut betul kami masa tu. Dengan muka lelaki itu macam psycho je. Bimbanglah kalau tiba-tiba dia datang dan terkam kami berdua dan menyerang kami menggunakan kayu baseball yang dipegangnya. Kami hanya mampu berdoa saja ketika itu. Alhamdulillah, Allah dengar doa kami ketika itu. Datang sebuah kereta, berhenti betul-betul depan Dobby. Lalu keluar seorang lelaki muda, membawa sebakul baju dan berjalan masuk ke dalam Dobby. Brother ni pun usah peliklah kepada lelaki yang pegang kayu baseball di kaki 5 Dobby tu. Yelah, dah kenapa tiba-tiba bawa kayu baseball datang Dobby? Lelaki yang pegang kayu baseball tu pun pandang pelik ke arah brother tu. Tidak lama selepas tu, lelaki yang pegang kayu baseball tu pun pergi meninggalkan kaki 5 Dobby tersebut. Setelah dirinya agak tidak selesa kerana diperhatikan oleh brother yang datang nak basuh kain pakaian tu lah. Selepas 5 minit, beberapa minit selepas itu, saya pun keluar ke kawasan kaki 5 dan memerhati ke arah setiap penjuru deretan kedai tersebut. Malangnya, kelibat lelaki yang memegang kayu baseball tadi lesap. Cepat betul dia lari. Mujurlah ketika berada tu tepat pada masanya. Lelaki bersama kayu baseball tu tidak sempat untuk berbuat apa-apa terhadap kami dan dia terpaksa beredar kerana takut sebab ada brother tu dekat situlah. Saya dan Acik lepas tu punyalah berharap agar mesin dryer di Dobby ni cepat habis. Seram sejuk kami ni dibuatnya. Nak balik masa tu pun cuma tinggal 3 orang. Tinggal kurang daripada 10 minit saja. Selesai je kami cepat-cepat balik. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat kerana Allah telah melindungi kami dan juga Acik. Pengajaran juga kepada saya agar tidak menunggu di Dobby ketika tiada orang di situ. Jadi buat anda semua juga, elakkan berada di dalam Dobby jika anda bersendirian dan ditambah pula jika kawasan sekitarnya sunyi. Dah banyak sebenarnya kes rompakan dalam Dobby yang berlaku sebelum ni. Sebaiknya kalau anda pergi Dobby seorang diri dan tiada orang di Dobby tu, selepas memasukkan pakaian dalam cermin, tinggalkan saja Dobby tu. Pergilah ronda ke mana-mana saja. Ataupun kalau tak nak ronda pun, tunggulah dalam kereta dan kunci kereta tu. Itu lebih baiklah. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian.